Okey, bolehlah. Ada 7.15, bolehlah kita pelan-pelan mulakan. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hrisna min zulumatil وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من جزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقنا فهما وجعلنا من الصالحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور الهاديتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. اللهم صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Setakat ni kita ada 16, 17, masing-masing ada yang tengah masuk lah. Ya, walau macam mana pun kita boleh memulakan perkongsian kita dan kita menyambung perbincangan kita semalam, iaitu kita mengakhiri pembentukan kalimah. Ya, pembentukan kalimah dalam kelas pagi ni kita bawa aspek pembentukan kalimah tu ialah yang nombor 3. Ya. Nombor 3, nombor 4. 4. So semalam kita habis 4.1, 4.2 dan 4.3, iaitu kita telah mengupaskan pembentukan qablikum. Ya, qablikum tu adalah gabungan daripada qabla yang dimulai sebelum tu dengan harfun jar, dia jadi min qabli, kemudian ditambah dengan kum. Ya, kum tu ialah mudhafun ilaih, qabli ialah mudhaf. Apabila mudhaf dalam bentuk isim zaraf zaman, dia akan boleh mengambil baris bawah sekiranya berada harfun jar sebelumnya, min qablikum. Ya. Kalau tidak ada idhafah ataupun dia tidak berperanan sebagai mudhaf, dia akan mengambil baris hadapan, min qablu. Ya, min qablu wa utubi mutasyabiha dalam ayat 26. Ya, rasanya surah Baqarah tu dia bukannya baris bawah. Ya, ingatkan, kalau ada idhafah, dia berperanan sebagai mudhaf, dia akan mengambil baris bawah. Ya, majrur dengan majrur ala kasrah lah kita panggil. Ya, min qablu dia majrur juga tapi ala dhammah. Okey, kita teruskan yang nombor 5 hari ini. Ya. Nombor 5 ialah terjemahkan. Apabila kita sudah kenal kalimah, apabila kita sudah boleh membuat pembentukan kalimah, sepatutnya kita sudah boleh menterjemahkan. Ya. So hari ini kita buat terjemahan perangkaian kalimah wallazina min qablikum. Kita teruskan perkongsian skrin seperti biasa.
Okey, masih ada rakan-rakan yang tengah memasuki dan kita masuk ke mana bahagian pergi ke leksi logos lah. Ya, leksi logos kita sudah buka tadi, iaitu di sini ya. Ini yang kita kongsikan semalam. Ya, sudah selesai. Hari ini kita memulakan bahagian kelima, iaitu terjemahan rangkaian kalimah. Ya. So wow itu kita mulakan dengan wallazina lah ya. Jadi kita ambil yang ni, kita masukkan dalam bracket tu yang kita nak terjemahkan tu, masukkan dalam bracket. Okey, so wallazina kita memberikan makna dia. Kita tulis apa? Wallazina kita tulis bererti ataupun membawa makna lah ya. Dia membawa ya. Jawi mim ba alif waw alif. Membawa. Ma'ana ialah bahasa Arab. Asal dia makna bahasa Arab iaitu min ain nun. Ma'a lepas tu nun diikuti dengan alif maksurah ya. Alif maksurah ni kita boleh buat dua cara ya. Satu, kita boleh menulis dalam bentuk alif kecil atas tapak ya, ataupun kalau kita tak tulis tak ada alif kecil pun boleh ya. Untuk Melayu lah. Kalau Arab dia bergantung. Ada tempat boleh menulis tanpa alif, ada tempat dia tidak menulis, dia menulis dengan alif kecil. Sebab dia berfungsi sebagai mat ya. Dalam Melayu tak ada mat. Kita baca satu rakaat je makna habis. So tak perlu mat pun, sama ada mat ke ataupun tidak ada mat, kita tak baca dua harakat. Ya, kita hanya membunyikan sebagai dipanggilkan huruf vokal. Ya, itu makna, membawa makna. Wallazi dua-dua sekali ada dua kalimah ya. Kita dah buat terjemahan pembentukan yang itu ya. Wa makna dia dan. Okey, dan apa dipanggil ni? Dan altifah ya. Dan banyak jenis dalam Al-Quran. Kita dah terang buat penerangan hari itu. Waw tu adalah waw. Altifah memberi makna, dan tu adalah berfungsi sebagai menambah dan menyelaras. Dia berbeza dengan dan menyambung saja. Dan istinafiah lain. Dia makna dan, tapi masa kita membaca tu, dan tu membawa erti yang berbeza. Walaupun kalimah yang sama dan. Ya. Jadi kita kena, bila kita kena kalimah tu, dan kita akan, masa membaca tu kita akan memberikan makna yang bersesuaian ya. Jadi dan sini ialah dan altifah, bermakna dia menambah dan menyelaras. Jadi apakah yang dia tambah tu ialah al-lazina ni lah. Jadi al-lazina ni yang membawa erti orang-orang yang. Orang-orang bahasa Melayu dia alif waw ra dengan nga ya. Sini kita pinjam nga ada sini tu, copy je. Orang-orang, bila jamak kita gunakan nombor 2 bawah ni nak menunjukkan ramailah ya. Kalau orang sahaja itu singular. Sedangkan sini ada nun allazina ialah untuk yang ramai. Ya, so ramai itu maksudnya apa? Ramai ialah campuran lelaki dan perempuan. Yang dalam bahasa Arabnya dipanggil muzakkar. Ya, tapi bahasa Melayu dia tak ada. Kita tak terjemahkan. Ya, tak terjemahkan jantina orang-orang ni. Tapi it is understood lah. Ya, understood maknanya apa? Bila dimasukkan orang-orang yang tu, dia bermasukkan, melainkan kalau kita nak buat
dalam kaedah nanti ya. Dalam kaedah kita boleh masukkan ya, apa maksud allazina, orang-orang yang campuran lelaki dan perempuan yang ramai ya. Okey. Jadi wallazina membawa makna dan orang-orang yang, dia isim mausul ya. Jadi dia isim mausul membawa arti orang-orang yang. So kita ambil ia dengan nga. Dengan nga sini, kopikan saja, letak di sini, jadilah yang, orang-orang yang ya. Itu maknanya wallazina. Dan kita tambahkan untuk kalimah yang kedua, iaitu min qablikum ni kena buat sekali ya. Dia tak boleh asingkan sebab dia terikat. Dalam keadaan terikat jangan kita asingkan. Dia kalau asing nanti dia macam cacat lah makna dia tu. Macam tergantung ya. Jadi kita min qablikum ni apabila ada jar wa majrur dan juga idhafah dan juga isim sifat, kita kena buat dia sekali ya. Kalau tidak dia makna dia tergantung. Sebab terjemahan ni penting untuk kita menterjemahkan dalam konteks yang tepat ya. Nanti kalau kita pecah-pecahkan dia, makna dia tu terputus-putus. Jadi kita buat dia sekali. Min qablikum, kita kena buat dia sekali, kopikan dia, bawa ke sini, letakkan dia kepada terjemahan yang kedua. Ya. Jadi kita min qablikum, ambil sajalah yang kita dah buat ni, membawa ma'ana. Okey. Ada siapa cek tadi membawa ni betul ke tidak ejaan dia? Kita boleh cek dekat Jawi Makmur ni ya. Kalau tuan-tuan nak cek tulisan Jawi tu, nak confirmkan dia, boleh gunakan Jawi Makmur ni. Lepas tu dalam kotak ni typekan rumi dia, sebab kita biasa dengan rumi kan ya. Membawa. Jadi kita tekan di bawah tu tukarkan daripada rumi ke Jawi. So belah kanan tu dia akan bagi Jawi. Betul lah, membawa ejaan dia mim mim ba alif waw alif ya. Kena ada alif lah hujung tu. Kalau tidak dia akan hanya bunyi membau pula. Sebab tu kita letakkan alif di hujung tu. Okey. Jadi min qablikum kena bawa dia sekali ya. Sebab dia dipanggil apa tu? Pertalian jar wa majrur yang bertindih dengan idhafah. So kena jangan pecahkan. Ya, kalau pecahkan dia tak jadi makna yang terbaik lah. Dia boleh juga beri makna satu-satu, tapi dia tak bersesuaian dalam konteksnya ya. Dalam konteksnya dia macam terputus-putus pula maknanya. So kena beri makna, iaitu min qablikum, min adalah dari. Dari qablikum. Qablikum isim zorof zaman, iaitu sebelum. Sim, ba, lam, waw, mim. Sebelum, dan isim zorof zaman sebelum tu dia ikat dengan kamu, kum tu. Jadi kena bawa dia sekali ya. Dari sebelum kum ialah kamu semua. Ada bunyi-bunyi ya daripada luar tu. Okey, dah tutup dah. Okey. So, kalau ada bunyi-bunyi kat luar tu, tuan-tuan tolong mute-kan ya. Jangan jangan dengar dua perkara pada sekali. Dia dia mengganggu ya. Sana pun dia ganggu, sini pun dia ganggu. So tak elok.
Dia either one sajalah. Kalau nak yang dengar sana, apa ya, tak perlu dengar yang sini lah. Elok dengar salah satu lah. Okey, itu bahagian kelima ya. Bahagian kelima sebab kita dah buat pengenalan dia dulu. Jadi kita boleh mengenal jenis-jenis dia dan boleh memberi makna kepada dia ya, dan iaitu menterjemahkan. Jadi bila kita baca wallazina min qablikum, maknanya dan orang-orang yang sebelum, orang yang dari sebelum kamu ya. Okey, dalam penerangan tu kita ada membincangkan tentang min qabli, jar wa majrur ni adalah dipanggilkan apa, muta'alliqani ya. Jar wa majrur ni dia selalu berfungsi sebagai muta'alliqani yang berkaitan. Berkaitan tu dia berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan kum tadilah ya, iaitu kamu tu Allah nak ceritakan bukannya kamu, tapi yang berkaitan dengan kamu ialah orang sebelum kamu ya, sebelum kamu tu, itu dia jadi muta'alliqun kepada kum tu ya. Okey, selesai terjemahan. So kalau terjemahan sekarang ni kita pergi kepada Al-Qawaidah. Tapi Qawaidah elok kita buat frame baru ya, sebab Qawaidah tu banyak ya. Kita kena lihat balik daripada komponen-komponen dia, penerangan kalimah, kemudian kita tengok pembentukan terjemahan tu dalam setiap aspek yang kita terangkan pagi ni, kelas pagi ni, semua ada kaedah-kaedah yang kita boleh senaraikan dalam bahagian kaedah. Jadi kaedah kita akan buat apa? Buat frame baru ya. Ini kita besarkan sikit, kita simpan dia. Ya, selesai apa ni, menterjemah. Jadi tujuan kita mengadakan program ni ialah akhirnya tuan-tuan sendiri boleh menterjemahkannya, bukannya bergantung kepada terjemahan ya. Kalau kita bergantung terjemahan, nanti kita akan dapati banyak jenis terjemahan. Jadi akhirnya kita mesti boleh menterjemahkan diri. Barulah kita betul-betul kemas dengan kefahaman kepada isi kandungan ayat itu ya. Jadi wallazina min qablikum, terjemahan kita terjemahkan sebagai dan orang-orang yang dari sebelum kamu. Doktor, saya nak tanya satu soalan boleh? Okey. Sebelum kita pergi kepada apa yang Qawaidah. keenam tu, kaedah. Tadi di awal-awal tadi kita ada bincang jar wa majrur. Sama ada dia baris bawah ataupun baris depan. Qabli. Min qabli dengan min qablu. Ya. Jadi ada perbezaan tak maksudnya dari segi fungsi min qabli dengan min qablu? Sebab saya pun heran juga dalam surah Al-Baqarah ada terdapat min qablu, sedangkan min tu dah jar, sepatutnya qabli. Tapi kenapa pula ya. Dalam qablikum ni dia berperanan sebagai isim dzaraf. Dia isim dzaraf ni nak menerangkan konteks kum tu. Min qabli tu dibawa sekali lah, dia muta'alliq tu dipanggilkan muta'alliqan kepada kum. Dia berperanan sebagai isim dzaraf. Tapi min qablu tu hanya nak mengatakan sebelum tu sebagai kata kerja sahaja. Kata nama saja, bukannya dzaraf. Dzaraf ni biasanya dia akan dipasangkan dengan perkara sesuatu yang lain. Dia nak menerangkan sesuatu lain tu dalam konteks masa. Itu dipanggilkan isim dzaraf zaman. Tetapi dalam qablu tu dia tak berperanan pakai isim dzaraf zaman, dia berperanan sebagai satu kata nama saja, iaitu isim saja. Dari sebelumnya. Dia kata dari sebelumnya. Dia apa?
min qablu, min qabl, dia berhenti di situ kan. Tak ada benda yang dia nak kata sebelum apa. Ya, Dia ya. tak membina idhafah, nak menunjukkan sebelum tu sebagai kata nama yang terikat oleh min tu. Betul lah, sebab dalam surah Al-Baqarah tu, ayat Ya, Al-Baqarah ayat 25 tu kan, dia memang ruzikna min qablu. Dia berhenti betul. di situ. Kan? Okey, mungkin Oh, kita kongsikan ya, kita kongsikan untuk kawan-kawan kita yang lain. Al-Baqarah ayat 25. 25. Dia ada dua, satu 25, satu lagi ialah dalam 52 kan, nanti kita boleh cari satu lagi. Ah, 5 tu ayat. dia. Min qablu. Ya. Ni. Tu dia. Kita akan wakafkan situ. Jadi dia tidak ada Ah, idhafah ke apa-apa. Ya. So makna qablu ni ialah dari sebelumnya. Itu maksud dia, betul dia Ustaz. hanya nak menceritakan satu masa yang dulu tu sebagai satu kata nama sahaja. So bila itu berlaku kan dia akan menggunakan, dia bezakan dengan qabli, ya. Bermakna ini qablu ni i'rab dia masih lagi majrur ya. Dia masih Majrur. majrur, bukannya marfu' pula, sebab dia tak boleh marfu', sebab dia dah ada mid tu, dia terikat. Cuma dia kita terangkan dia sebagai apa? Majrur ala dhammah. Ala dhammah. Majrur dengan baris hadapan. Lagi hadapan. Kalau min qablikum majrur dengan baris kasrah. Kasrah. Kalau kita tekan qablu ni, Mhm. tekan sekali lagi di sini, biasanya kita boleh dapat, yang ni tak boleh ya. Ini sebab ini dia window ya, dia download window ya. Kalau yang yang Android itu kita akan tekan sekali lagi, dia akan senaraikan semua Qablu. ayat-ayat yang ada qablu ya. Tapi kita boleh cari sebenarnya ya. Kita tengok ayat apa tu. Kita gunakan digital Quran yang lain dulu. Baqarah wa iz qala, okey. Okey, ayat 89. Ayat 89. Tarik, kena cepat boleh tarik ni ya. Tarik ni. Slider ni. Wa Okey. kanu min qablu Ya. yastafihu. Masih lagi selepas qablu tu tak ada kata nama. Sebab itu dia Dia kosong dia ya. tidak mengambil sebagai isim dzaraf zaman ya. Dia hanya sebagai isim sajalah. Jadi sebab lepas pada qablu tu, ini adalah kata kerja. Kata kerja tak boleh menjadi idhafah. Jadi bila tak boleh idhafah, dia akan mengambil min qablu. Di sini kita tak wakaf lah, tak perlu wakaf pun. Ya. Wa kanu min qablu nak menceritakan apa yang terjadi kepada mereka ni, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Maknanya mereka tu meminta, yastaftihu ni mereka meminta untuk mengalahkan ya. Mereka meminta untuk mengalahkan 'alal ladzi, ke atas orang-orang yang kafir ya. So ini cerita ni ialah pada masa satu itu orang-orang Yahudi ni ataupun orang munafik lah, lebih kepada orang munafik pada masa itu kan ya. Kononnya meminta Allah memenangkan mereka ke atas orang yang kafir ya. Kafir itu maksud apa? Orang yang mereka anggap menolak agama Allah lah, tapi sebenarnya mereka sama juga ya. Kenapa Allah kata falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih ya. Maka apabila ja'ahum
telah datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka ketahui, telah pun mereka ketahui, kafaru bih, mereka sendiri yang kufur, kekufur dengannya. Jadi sebenarnya orang ni sebenarnya termasuklah orang-orang yang kafir, tapi dia kata orang lain yang kafir. Dia nak menang, Allah minta Allah beri kekuatan untuk mereka menang, ya, lawan ke atas golongan orang kafir, tapi mereka sendiri adalah orang-orang yang kufur. Jadi Allah kata fala'anatullahi, maka laknat Allah lah alal kafirin, kepada orang-orang yang kufur dengan Allah, ya. Kufur dengan Allah tu hanya menolak menolak Allah, menolak nabi-nabi, ya. So juga 61 pun ada juga kata. nah Al-Baqarah 91 pun ada juga min qablu. 61. 91 bawah dia. Oh, lepas dari ni, ya. Okey, Ada juga. 91. Ni. Min qablu. Tu dia. Min qablu. Min Kuntum qablu. mu'minin. Lepas tu in tu bukannya harfun, ya. Bukannya kata nama, jadi dia tak boleh membina idhafah, mana qablu tidak berfungsi sebagai mudhaf. So yang ni nanti kita boleh masukkanlah dalam kaedah. Kaedah Allah. Terima kasih Doktor. Doktor, kenapa dia tak mengambil atas kasrah, ya? Kenapa? Itu kena tanya orang Arab lah, saya tak boleh jawab. Maksudnya doktor, kalau pada ayat ni maksudnya kita boleh buat penerangan, maksudnya kalau dia nak jadi idhafah baru dia akan berubah baris. Kalau dia tak menjadi idhafah, dia akan kekal dengan default asal. Macam tu? Bukan, default asal dia qabla. Qabla. Dia masuk. Lepas tu maksudnya, kalau kita nak terangkan? Maksudnya kalau Doktor, bolehkah kita kata maksudnya qabla tu kalau ada tambung dia baru jadi qabli. Maksudnya kalau qabla tu kosong je dia akan mungkin jadi qablu. Boleh? Betul. Dengan syarat ada harfun jar sebelumnya. Sebab dia ada nak cerita dengan benda lain lah maksudnya, ya. Tadi tu kan. Kalau tak ada apa-apa amil sebelumnya, dia masih beri atas. Qablahu. Contohnya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Okey, betul, ya, Puan Siti Khalia. Okey, kita jadikan itu faedah lah. Apabila qabla isim dzaraf berperanan sebagai mudhaf, maka dia akan mengambil, dia akan majrur ala kasrah, kita panggil, ya. Majrur ala kasrah. Kalau dia tidak berperanan sebagai mudhaf, dia majrur ala dhammah. Kenapa tu? Soalan Nur Hayati tadi itu cara orang Arab. Soal fil Arabia. Kita boleh kata mungkin dia doktor dia sam'i kot, dia mengikut orang Arab kot. Mengikut apa? Dia kemungkinan besar dia sebab dia bertukar, bukan jadi isim dzaraf. Sebab isim dzaraf ni mesti ada yang dikaitkan. Betul. Dia hanya kata nama, ya. So kalau dia kata nama, dia boleh masuk dalam isim sam'i lah doktor, yang kita belajar tu kan, yang mengikut kaedah orang Arab. Dia tak ada kaedah mengikut kaedah orang Arab. Betul, kaedah orang sam'i lah. Orang Arab cakap macam tu, kita boleh kata dia isim sam'i lah. Dia nak jadikan qabli, takut confuse, ya. Dia tak ada idhafah, jadi dia kena tukar. Maknanya dia membezakan, untuk tujuan membezakan dengan kalau dia berperanan sebagai idhafah, berperanan sebagai mudhaf. Kalau bukan mudhaf, jangan sebut qabli, nanti orang confuse, dia kata kita sebut qablu. Doktor, i'rabnya masih sama lah. Walaupun li I'rab, ataupun ya, lu. sebab dia ada min, ya, dia tetap majrur. Sebab tu kita kata majrur ala dhammah. Aywa. Dhammati lah kalau ala, sebab dia jauh majrur ala dhammati, ya. Ataupun ada Arab pun ada cakap ala dhammi pun ada juga. Majrur ala dhammah. Majrur Kasrah.
Kalau qablikum ala kasrah lah. Maksud kalau kasrah bagi bawah tadi lah, qabli lah. Kalau Qabli, dhammah, qablu Aywa. ya. Okey. Okey, terima kasih Doktor. Mungkin kita boleh masuk dalam kaedah. Qabla dia apa? Qabla dia mansub ala Dia fathah. masuk. Alah, Itu default dia mansub, ya. itulah saya Tapi ingat. dia tak isim zarah Doktor. Dia maksud dia isim tu isim zarah lah. Dia Tapi dia yang isim membeza dhoroh. dia, macam mana Doktor? Tak faham. Dia isim dhoroh yang nak menceritakan, yang nak mengaitkan sesuatu dengan masa. Mungkin kita boleh kata dia isim zarah sam'i lah, Doktor. Boleh tak? Sebab kita nak membezakan tu kenapa dia punya baris tu dia tak mengikut. Sedangkan dia bukan mabni. Dia memanglah sebab pembentukan dia tu ialah sama'i. Pembentukan dia tu sama'i, ya. Orang Arab cakap macam tu, ya. Sebelum ni kena kita dah buat nombor 4 dalam pembentukan kalimah. Dia ada, walaupun ada huruf akar tu, qaf ba lam tu, tapi macam mana membentuk dia tak ada acuan. Acuan dia ialah cara orang Arab bercakap. Sama'i dia panggil. Jadi kita kita panggil dia, masa kita buat huraian tu kita kata isim zarah sam'i, boleh tak? Boleh. Dan Maknanya kalau kita tujuan dah bila faham sebut dah sama'i tu, sam'i. sama'i bukan sam'i, ya, sama'i. Sam'i. Maknanya isim ni ejaan dia, penulisan bentuk dia tidak ada acuan tertentu. Okey. Pukul berapa dah? 7.47, ya. Kita ingat tadi kita boleh mulakan yang baru, iaitu qawaidah. Mungkin kita buat satu sajalah, ya. Kita buka frame baru dan kita masukkan ayat yang kita masih rujuk, yang kita nak buat itu, kemudian kita masukkan nombor 6. Ya, al-qawaidah dalam bentuk yang jamak, ya. Kalau qaidah tu singular. Waw, alif, dal, ta, marbutah. Uh, 6.1. Hari ini kita buat 6.1 saja. Okay, ya. Cuba kita dapatkan dapatkan kaedah-kaedah dia dengan melihat melihat kalimah itu sendiri, ya. Kita tak payah rujuk penerangan dulu, komponen dia dulu. Itu kalau kita baru belajarlah. Tetapi sebenarnya akhirnya kita boleh mendapatkan kaedah-kaedah tu dengan melihat. Sebab bila kita membaca tu, kita kena tahu apa kaedah-kaedah yang bersabit, ya. Jadi kita belajar dalam dalam melihat ayat itu dan melihat kalimah itu sendiri. Ini kita boleh buat bersamalah, ya. Okey, siapa agaknya boleh ingat apakah kaedah yang kita dah bincangkan? Waw maktuf. Waw maktufah. Waw maktuf. Tak ada waw maktuf, ya. Waw tu dipanggil apa? Waw apa? Waw atifah. Okey, betul. Itu kaedah yang pertama yang kita boleh masukkan sebagai kaedah, iaitu waw atifah. Sebab dia waw atifah ni berbeza dengan waw lain, ya. Jadi kita masukkan sebagai kaedah lah. Kalau waw lain pun kita masuk sebagai, kalau waw istinaf, ya, terangkan apakah fungsi dia tu. Ya. Jadi waw atifah macam ni je, waw atifah. Alif. Kena ada alif sebab dia isim fa'il, ya. Dia daripada atifun. Atifah.
Ain alif Jadi, ta fa ha. bukan ha. Itu kita panggil apa yang Marbutah. yang ada tamabutah tu. Tamabutah. Tamabutah. Aywa. Jangan tamamutah ya. Tamabutoh. Toh. Toh. Kena sebut betul sebab dia to bukannya ta. Kalau ta kalau marbutah dia ta. Tapi Tamabutah. marbutah ejaan dia mim ra waw tak marbutah waw ta alif ta Samira. alif apa ta marbutah pula lepas tu. Samira kan. Samira ba. Samarbu ba. Butah. Ta kan. Huruf ta Ya, lepas tu ta. baru fa. Tamabutah. Okey, sekarang ni belajar menerangkan kaedah dia. Jadi apa yang kita nak buat ayat untuk waw atifah. Waw atifah adalah waw alif waw yang Menyambung cerita. Menambah cerita. yang yang menambah dan menyelaras. Sini ada Melayu ke tidak? Kalau tak ada Melayu kita kena buka. Ataupun kita pinjam yang tadi pun tak apa. Tadi ada nga mana dia? Yang ada pun. Okey, masuk ke yang menambah dan menyelaras. Ya, itu waw antifah. Dia tambah dan dia selaras sekali dengan cerita sebelumnya. Kalau tambah saja tak ada selaras, kita panggil menyambung. Itu waw istinafiah. Menyambung cerita baru, tapi masih lagi berkaitan dengan cerita. Dia berkait saja, tapi tak selaras. Menambah. Kan dia menambah? Min nun mim Ya. baha. Minum baha. Menambah kan. Okay, menambah dan menyelaras. Itu sekali. Tak kira lah apa yang ditambah tu, boleh jadi cerita, boleh jadi satu perkara lain, ya. Dia membuat tambahan dan dia akan menyelaras sekali, ya. Menyelaras ni memang kena ambil jawi lah, ya. Kita buka jawi. Sebab nya ni jarang guna, kita tukar ke jawi. Jawi, lepas tu kita ambil, kita tulis sini menyelaras sini. Mim, Minnya lam. Minnya nya, lam, Minyak alik ke? lam alik rosin. Minyak alik rosin. Menyelaras. Awak tu tak betul. okay, menyelaras. Okay. Kopi dia, bawa ke tempat lagi. Itu dah jadi kaedah yang pertama lah. Ya. Waw bermula dengan waw tu kita dah ada kaedah dia. Ya, yang berbeza dengan waw lain. Jadi bila kita membaca itu, pastikan dalam hati dan minda kita faham waw ni adalah waw yang menambah dan menyelaras. Jadi apa-apa yang disambung selepas itu dengan tujuan tambah dan selaras. Okey, cukup untuk hari ini. Besok kita akan sambung 6.2. Kalau kita boleh habiskan, kita akan habiskan kaedah, ya, sampai beberapa kaedah yang kita boleh ingat semula nanti. Kita akan susun satu-satu. Minggu depan kita akan mulakan kalimah yang baru. 2 rangkaian kalimah yang baru. La'allakum tattaqun, ya. Ini boleh besarkan sikit. So kita simpan dia dan juga simpan dalam teks dokumen. Kita ambil download, pinjam format tu, kita tukarkan kepada 24. Okey, selesai dua simpanan kita dah buat. Ya, besok kita sambung saja
6.2 kita akan masukkan allazina ni sebagai kaedah dia, ya, macam mana cara mengenal dia, sehingga kita boleh menterjemahkan tu dia berkaitan dengan kaedah dia, ya, insyaallah. Okey, besok masih lagi Abdul Ghaffar lah, ya. Nah, minggu depan Haji Mazlan pula, ya, tukar. Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Qadir pula. Itu Haji Mazlan, ya. Lepas tu Haji Abdul Qadir. Baru apa, ya? InsyaAllah. Baru 3 orang, ya. Yang lain tu tak nak apa, ya? Tak nak ambil bahagian ke? Boleh Dato' cari-cari orang lagi. Cukupkan untuk 4. Ramai lagi baguslah, ya, untuk berlatih. Tapi yang bagusnya nanti, kalau boleh mulai minggu depan baca dengan tak payah tengok, ya. Sekarang ni masih saya tengok menengok. Ya, kalau kita berdoa ni kita tengok tu maknanya belum tahu lagi apa yang kita doa tu. Dia kena doa ni mesti daripada hati dan minda, ya. Dia kena membacanya tanpa berdoa tanpa membaca, macam tu. Dia. Sebab kita nak minta dengan orang, takkan kita buka buku baca kan, minta dengan orang, tak boleh. Kita cakap direct dengan dia. Baca dalam bahasa Melayu. Sebab bahasa Arab ni bahasa kedua, atau bukan bahasa utama. Itu yang jadi kita kena tapi tengok. boleh belajar pelan-pelan. Nah, insyaAllah. Satu hari nanti kita akan baca tanpa menengok. InsyaAllah. Kalau boleh bagi target sendiri, ya, sebulan dari sekarang lah. Sebulan. Sebulan tu banyak hari tu, 30 kali 24 jam, banyak jam tu. Allah. Kalau tak, nanti kita selama-lama macam tu kan. Kita tak ada perubahan. Mesti kena bagi target kita. InsyaAllah. Okey, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsim lana min hasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika min tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqina min tahiwina bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasita wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tahrak anhar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, saya tadi yang nak bincang yang tadi tu, yang jauh macru tadi kan, daripada apa yang saya tengok sekali limbas lah. Kebanyakannya apabila min qablu tu sama ada dia wakaf